Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi kita di kelas Cikgu Lala. Okey, di channel Cikgu Lala. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari satu lesson yang seterusnya, iaitu lesson 5. Okey, jadi kita akan belajar tools baru, beberapa tools baru. Okey, sebelum ni saya dah cover untuk tajuk sampai ke bahagian pen bucket tool. Okey, jadi hari ini kita akan cover lagi 4 subtitle, iaitu subtopik. Okey, itu blur tool, sharper tool, smash dan juga dosh. Okey, jadi kita akan cover satu persatu 4 subtopik ni. Jadi bagi siapa yang telah subscribe saya punya channel, Cikgu Lala ucap terima kasih sangat-sangat. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe untuk mengetahui lesson yang seterusnya yang akan Cikgu Lala share. Okey. Okey, kita teruskan pada yang pertama lah. Kita masuk pada yang pertama dulu, blur tool. Okey, kita tutup dulu yang ni. Kita pergi ke open. Okey, kita ambil satu gambar aja lah untuk blur tool. Okey, ni saya tunjukkan satu image. Okey, kita akan buat gambar rajah ni. Dia akan blur yang belakang ni, dia akan blur, tapi dia punya pokok yang kat depan ni akan jadi lebih sharp. Kita nak tonjolkan yang depan ni. Okey, yang belakang ni akan jadi sharp lah. Jadi kita pergi ke bahagian blur tool. Jadi ke bahagian blur ni dia ada 3. Satu blur, sharpen, and smash. Jadi kita akan cover dulu yang atas ni. Nanti kita akan pergi yang seterusnya. Okey, pergi ke blur tool. Kemudian strength ni kita letak dulu pada strength 50%. Okey, dia makin letak pada 100%, dia punya blur tu lagi kuat lah. Okey, lagi tinggi. Makin tinggi dia punya strength, makin tinggi dia punya tahap ke tahap pudar dia. Okey, jadi untuk size brush pun kita boleh adjust. Okey, size brush berapa, kita boleh tengok je dekat sini besar mana kita punya size brush. Boleh control guna keypad. Okey, shortcut kat keyboard tu je. Okey, jadi kita sapu dulu yang ni. Okey, sebelum tu kita Ctrl J dulu kat sini sebab kita nak tengok perbezaan dia. Tekan Ctrl J. Lepas tu kita sapu dulu. Yang ni kita tutup mata ni. Sapu dulu. Okey. Kita nak tonjolkan yang daun yang depan ni je. Okey, batang buluh yang hijau ni pun kita nak kasih dia blur-blur lagi. Okey, so kita kasih blur semua ni. Okey. And then kita pergi ke yang paling besar, kita letak 100%. Okey, besarkan sikit. Ni kita letak. Okey. Dia makin jauh, makin yang jauh punya tu kita letak yang range yang paling tinggi blur. Okey. Sebab kita nak bagi nampak dia macam real lah. Okey. Yang dekat dengan daun yang tengah ni kita letak opacity dia punya blur dia rendah je lah, dalam 50%. Tapi yang jauh tu kita letak dalam 100% lah. Okey, kita adjust pada ni, rendahkan sikit. Mungkin dalam 30% ni. Kecilkan. Okey, untuk letak dekat daun-daun ni, kat tepi-tepi dia ni. Okey, macam tu. Okey. Yang ni kita naikkan sikit pada 50% tu. Kita boleh lah adjust. Okey. Okey, dah siap. Okey, kita boleh nampak dia. Kita zoomkan sikit, dia agak menonjol. Okey, yang ni. Okey, kita tengok yang kita pasang ni. Buka mata, tutup. Okey, ni asal. Okey, so kita buka. Okey, nampak Nampak yang daun tu dia makin menonjol. Sekarang ni kita nak tunjuk yang daun tu, yang menonjol bukan daun. Yang belakang tu dia makin pudar. Okey, itu fungsi untuk blur. Okey, blur tool ni. Okey. Kemudian kita pergi ke yang seterusnya, itu sharpen tool. Okey, blur tool ni satu lagi bagusnya kalau kita nak perhalusi garisan tepi-tepi dia. Okey, pun boleh juga. Okey, contohnya saya tunjuk untuk blur tool ni, sebelum kita pergi ke sharpen ni, satu lagi saya tunjuk. Contohnya kita tutup yang dulu. Kita buka satu image model ni.
Okey. Besarkan sikit. Okey, model ni kita akan crop. Okey, kita akan crop kat tepi model ni, kita keluarkan. Okey. Kita pilih kita nak yang mana. Kita boleh pilih yang magnetic boleh, yang mana-mana je lah. Okey. Sebab kita tak boleh nak masukkan ke pen tu lagi sebab kita tak belajar lagi. So kita pilih yang atas ni dulu. Okey. So yang ni okey, macam tu. Nampak tak kemas lah sikit kat atas ni. Okey. Okey, seterusnya ke bawah. Kan kita straight je lah. Ke tepi ni sehingga dia jumpa. Okey, lebih kurang lah macam ni kan. Okey, pergi ke Ctrl C. Okey, so kita tutup yang dulu. Kita nampak dia tak kemas tapi okey lah. Sekarang ni saya cuma nak ajar dekat tepi-tepi dia ni kita boleh perhalusi lagi. Dekat tepi-tepi dia ni kan nampak macam bergerigi kan. Kita boleh perhalusi, kita guna blur tool ni. Okey, macam mana? Untuk blur tool ni kita set pada 100% lah. Okey, kemudian kita sapu dekat tepi-tepi dia ni. Okay, nampak tak? Kan nampak lebih kemas, lebih tak nampak sharp lah kat tepi, nampak macam lebih kemas sikit. Padam. Okey. Okey, ni kita kemaskan sikit ya. Dia nampak macam tak adalah tajam dekat tepi tu. Seolah-olah dia nampak sangat crop kat tepi tu kan. Dia nampak agak smooth sikit lah. Okey. Kita guna ia sampai bawah ni pun sekali. Kita halusikan lagi. Okey, sikit lagi. Cung dia. Okey. Okey. Dah. Okey, kita dah nampak dia okey lah, nampak kat tepi tu. Jadi kalau nak bagi nampak kat belakang macam mana kedudukan keadaan smooth dia di kat belakang ni, kita boleh tambah background dia. Okey, contohnya saya letak background belakang, pergi ke solid color. Okey, pergi solid color. Kita letaklah color yang sebab kita nak nampak kan. Mungkin color orange lembut sikit ke. Okey, macam ni ke. Okey, so ada ni kan. So kita pindah je model duduk atas. So kita boleh nampak macam mana kesan yang crop tadi. Okey, nampak agak itulah kurang lah sikit kan. Tapi sebenarnya dia ada tools yang lebih baik untuk kita crop gambar model ni. Tapi saya cuma kalau nak tunjukkan sini yang dia punya apa fungsi untuk blend tools ni lah. Okey, yang mana blur tu ni dia padam kawasan yang telah kita crop, potong kat tepi ni supaya nampak lebih smooth. Okey, tadi nampak tajam kan, yang ni nampak lebih smooth. Tu je lah yang fungsi untuk blur tool. Okey, seterusnya habis bahagian ni, kita tutup dulu. Kita pergi ke bahagian yang seterusnya, shaper tool. Shaper tool ni kita sebenarnya dia nak bagi sesuatu objek kita tu nampak lebih sharp. Okey, kita tunjuk contoh Saya buka satu gambar kayu ni. Okey, tali kayu. Dia apabila kita ambil suatu gambar dengan pixel yang rendah, jadi gambar tu sebenarnya bila kita besarkan dia nampak macam lebih pudar. Okey, sebab dia dah pecah. Sebab saiznya terlalu kecil, jadi bila kita zoomkan dia jadi pecah. Jadi kita nak buat gambar ni nampak lebih sharp. Okey, jadi sebab tu kita guna klik pada sharpen tool. Okey, bila sharpen tool kita Ctrl J dulu. Okey, kita padam dulu mata yang ni, tutup mata background ni asal. Okey, kita besarkan saiz mouse ni dan kita klik dekat bahagian yang kita nak sharpkan tu. Contohnya dekat tali ni. Okey, sebelum tu kita set bahagian stretch ni.
kita sama ada kita nak letak bahagian, nak letak sampai 100% ke ataupun nak letak pada range 50. Kalau 100% ni dia punya sharp dia memang 100% full sharp. Dia nampak nanti nampak fake lah kan. Kalau jadi kita tak nak start terus pada yang tough punya, kita set pada yang rendah dulu. Kita letak separuh dulu ke kan. Okay, contohnya. Lepas tu kita try sapu dekat bahagian tali ni. Okay, sapu dulu. Okay. Okay, dah nampak kan perbezaan dia. Okay. Kita sapu dulu macam ni. Okay. Ni yang bahagian beriki-riki tali. Struktur kayu ni pun kita boleh tajamkan sikit. Kasih sharp sikit. Okay. Okay, kalau tengok, kita compare sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ada beza kan? Yang ni lebih nampak macam dah sharp dan dia nampak macam 3D. Okay. So, kita teruskan side yang sebelah. Okay. Okay. Kita adjust kat bahagian tali, simpulan tali atas ni. Kat bahagian yang kayu yang berlubang ni. Kan? Okay. Ni kayu yang tengah. Yang lipatan kayu tengah ni. Dan juga kada urat-urat kayu ni pun kita boleh buat sekali supaya nampak real lah sikit lah. Kat urat-urat kayu ni. Sebab bila kita kasih dia sharp, dia macam nampak ada shadow. Okay, tapi jangan terlalu lama kat situ gosok lama kat situ dia akan jadi over pula. Dia jadi fade. Okay. Kita sekali harum macam tu je. Lebih kurang lah. Okay. Kan? Nampak kan? Okay, kita akan tunjukkan sebelum dan selepas. Contohnya saya tutup ni. Okay, ni yang sebelum. Lepas tu kita dah sebelah. Sebelum, selepas. Ada beza kan? Nampak lebih menonjol dan nampak lebih 3D pun ada. Bila kita guna sharper ni. Okay? Boleh faham Mudah je yang ni. Okay, seterusnya. Dah habis bahagian sharper. Kita masuk pula pada smudge tool. Ini yang boleh tutup lah. Okay. Kita masuk pada smudge tool. Open. Smudge tool. Kita buka satu image. Saya ambil satu image model ni. Okay, smudge tool. Apa fungsi smudge tool ni? Smudge tool ni sebenarnya tools yang mana digunakan untuk tujuan painting sebenarnya. Dia untuk painting. Dia bukan untuk macam kalau kita untuk buat gambar portrait tu taklah nak kata sesuai. Cuma kalau kita pandai adjust, dia akan jadi bentuk macam portrait. Tapi dia lebih pada painting. Macam seolah-olah lukisan. Satu potret lukisan sebenarnya. Okay, kita tengok saya klik pada smudge tool. Okay, macam mana nak guna? Ctrl J dulu. Nak tengok beza sebelum selepas. Tutup mata yang ni. Okay, kita tengok pada ni. Sekarang ni kita akan tukar ni. Tukar pada smudge tool. Strength dia kita letak pada 50%. Okay. Dan size mouse tu terbesar kan. Dan kita tarik. Pelan-pelan. Nampak tak? Dia macam ada filter tau. Dia macam kita tambah filter sebenarnya. Tapi hati-hati sebab kalau kita tersalah tarik, dia akan tarik sekali rupa ataupun bentuk asal image lah. Okay, adjust kat sini. Okay. 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 Nampak Okay. Okay. Bahagian rambut ni kita besarkan sikit size mouse tu, and then kita drag ke bawah. Dia jadi macam tu.
Nampak tak? Dia cantiknya sekali jalan je. Macam tu. Okey. Kita baiki. Okey, rambut depan ni tarik depan macam tu. Okey. Saya takut kalau tersilap tarik jadi mata yang kecil jadi besar. Jadi kita macam gerak-gerakkan sikit pun dah jadi. Gerakkan sikit-sikit je. Supaya tak nampak beza sangat dengan gambar asal. Okey. Okey, macam ni rupa untuk yang atas, rambut atas. Kita bagi sikit. Okey. Jadi dia macam ni lah. Okey, seolah-olah nampak macam bentuk lukisan. Okey, itu tujuan untuk smudge tool. Okey, dah faham kan? Okey, smudge tool ini je lah fungsi dia. Okey, seterusnya kita masuk ke yang seterusnya adalah ni, bawah ni, dosh. Dosh tool ni pun ada 3, so kita akan cover satu persatu. So kita tutup yang ni. Kita masuk dosh tool dulu. Kita buka satu image untuk dosh tool ni. Okey, kita ambil image ni. Model yang sama je ni, tapi pose dia lain. Okey. Okey, kita ambil image ni untuk dosh tool. Jadi bila kita dapat buka ni, kita kena buka copy 2 kali image ni, sebab di bawah dosh tool ni, tengok di bawah tool ada 2, satu burn, satu sponge. Satu dosh, satu burn. Jadi kita nak ada beza apa itu dosh dan ada apa itu burn. Dan apa itu burn. Jadi disebabkan tu kita nak ada beza 2 ni. Jadi kita kena copy gambar ni 2 kali. Ctrl J. Lepas tu kita Ctrl J lagi sekali. Okey, jadi yang pertama ni kita rename dulu dengan nama dosh. Okey, yang atas ni kita rename sebagai burn. Sebab tadi tu ada satu dosh, ada satu burn kan. Okey, kita tutup dulu yang ni. Kita pergi pada dosh dulu. Okey, untuk dosh ni kita kena pastikan foreground dekat bahagian kiri ni mesti warna putih. Okey, dia mesti warna putih. Jadi kita nak convert warna putih, kita tekan D. Tadi warna purple bagai kan, tekan D dulu. Lepas tu kita nak tukar balik warna putih tu mesti berada ke atas, kita tekan X. Okey. D tu maksudnya kita nak convert daripada color selain daripada color putih dengan hitam, kita nak convert color lain pergi ke color putih dengan hitam. Kita guna D, kita tekan D kat keyboard. Lepas tu tekan X tu untuk switch antara dua ni je lah. Okey, sama ada yang ni ke atas, yang ni ke bawah. Kalau tekan X lagi sekali, yang ni pula naik atas. Okey, tekan X. Kita nak yang sekarang ni untuk dosh, dia mesti warna putih lah. Warna putih. Okey, apa fungsi dia warna putih ni? Warna putih ni maksudnya kita nak highlightkan kat sini. Kat sini nampak macam cerah. Okey, nampak macam lighting, pantulan cahaya tu kat sini cerah. Kat sini cerah, kat sini pun cerah. Kat sini macam gelap. Kan? Jadi kita nak tampil ke nak tunjukkan bahagian cerah ni lah. Jadi kita kecilkan sikit. Okey, kita highlight dekat sinilah. Pastikan opacity dia tu kita letak pada 50%. Jangan terlalu tinggi. Kalau tinggi dia tak jadi cerah, dia jadi macam kulit ni macam warna burn macam tu. Warna macam dikopik macam tu. Okey. Jadi kita tukar pada opacity yang rendah sikit, 50. So kita highlight kat sini lah. Yang ni kita tutup dulu yang burn ni. Okey, nampak tak? Dan juga range pada my tone. Pastikan set pada my tone kat sini. Okey. Kemudian kita highlight kat sini. Okey, nampak tak beza dia? Sebelum, lepas. Okey, nampak macam ke lighting. Sebenarnya kita guna dosh ni untuk pastikan kat sini ada highlight, ada lampu kat sini. Dan sebelah ni nampak cerah. Okey, macam ada pantulan cahaya dekat sini.
Kita nak ada pantulan cahaya dan cerahlah kawasan ni. Okey, jadi yang agak cerah lagi adalah kat sini, kat lengan ni. Dan juga dekat bahu dia sikit. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, itu fungsi untuk Dosh ni. Okey, sekarang ni kita nak guna untuk burn pula. So, tutup yang ni, kita buka untuk burn. Jadi, kat belah sini mesti macam gelap sikit. Jadi, macam mana kita nak set yang belah sini gelap? Yang pertama, yang belah foreground ni mesti dia colour hitam. Okey, kemudian yang sini kita set pada burn tool. Okey, kemudian yang ni exposure kita set pada 50% dan juga my tone. Kemudian kita set dari belah sini, tekan sini. Nampak? Okey, kat sini nampak macam gelap sikit. Okey. Okey, kita gelapkan kat sini. Ni pun dia kita gelapkan sebab dia nampak gelap. Dekat lengan ni pun dia gelap kat belakang lengan ni jadi gelap sikit. Okey. Lepas tu kita pergi ke bibir dia ni. Kita gelapkan sikit. Okey, macam tu. Okey, kemudian kita open ni dan kita open ni. Okey. Ini pun kalau tak nak bagi burn sangat kan, nampak macam burn sangat kan, kita boleh adjust ni. Ini okey. So, macam ni. Macam ni lebih kurang. Okey, jadi yang side belah burn kita boleh gunakan untuk side burn. Yang belakang ni kita gunakan untuk cerah. Yang ni untuk tampilkan lighting lah belah sini. Kalau tak ada ni, okey, burn. Okey, kalau ada burn, dia diam-diam lah. Okey. Burn ni untuk cerahkan yang belakang. Okey, itu guna untuk bahagian dodge tool ya. Okey, seterusnya kita dah cover untuk dodge dan juga burn. Kita seterusnya akan masuk pada sponge. Okey, untuk sponge ni dia lain sikit sebab sponge ni kita tak guna yang ni lah. Okey, sponge ni kita buka satu image. Okey, saya buka satu image bunga ni. Okey, saya buka satu image flower ni, Ctrl J. Lepas tu bunga ni bila kita tekan bahagian sponge, dekat atas ni dia ada dua tau. Satu bahagian desaturate, satu lagi bahagian saturate. Kalau desaturate ni maksudnya gambar kita ni kita boleh jadikan dia lebih more to white and black. Okey, dia akan bertukar pada color putih, lebih pada color putih dan juga lebih pada color gelap lah, color hitam. Okey, jadi dia akan memudarkan color sesuatu image. Okey, saya tunjuk Okey, kita dah tekan yang ni. Okey, sekarang ni saya nak color ni guna desaturate. Besarkan sikit size tu. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, kalau saya tutup ni sebelum dicerah kan. Bila saya guna desaturate, dia akan makin pudarkan color sesuatu image. Itu desaturate. Okey, kalau saya guna yang saturate pula, dia lain. Okey, saturate. Kita tutup dulu yang ni. Saturate ni. Kita ambil gambar lain lah. Okey. Saya buka satu gambar bunga. Okey, ni gambar bunga. Gambar bunga ni color dia biasa je. Okey, tapi saya nak convert dia pada saturate. Saya nak naikkan color dia.
Okey, jadi nak colourkan dia, okey, kita Ctrl J dulu. Okey, kita klik dekat sini. Dia akan menaikkan colour bunga ni. Kita set pada 50% kan. Okey, naik. Kalau kita set pada 100%, dia lagilah naik colour dia. Tapi kita tak nak bagi nampak macam fake lah kan. So kita letak 50% dah. Okey, lepas tu kita tengok sebelum dengan selepas. Okey, ini sebelum, selepas. Belum, lepas. Pasal kan dia punya colour dia makin naik, makin striking colour dia. Okey, tu adalah fungsi untuk saturated di bahagian sponge tool. Okey, boleh faham yang ni Okey, jadi rasanya sampai sini saja untuk tools kali ni. Kita dah cover. Okey, bermula daripada blur tool, kita cover sampai dodge tool ni. Okey, untuk lesson yang akan datang, kita akan masuk belajar mengenai pen tools dan juga yang seterusnya lah. Okey, jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tidak terlepas video yang saya akan postkan nanti mengenai lesson yang mengenai dan seterusnya. Pen tools semualah, itu lesson 5. Yang ni sekarang ni yang ni lesson 5, kita akan masuk lesson 6. Okey, jadi jangan lupa ya subscribe. Okey, diharap kali ini dapat memberi manfaat pada anda semua dan anda dapat memahaminya dengan baik. Okey, terima kasih.